Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ingin memberikan komen kepada kenyataan Ismail Sabri, calon Perdana Menteri bagi Barisan Nasional yang menolak untuk berdebat dengan Datuk Seri Anwar. Penolakan Ismail Sabri ini jelas membuktikan kepada kita bahawa beliau adalah seorang pemimpin yang pengecut dan tidak berani untuk berdebat dengan rakan ataupun lawan politiknya. Alasan yang beliau berikan bahawa berdebat adalah bukan budaya kita adalah suatu alasan yang dangkal, alasan kebudak-budakan. Sedangkan kita tahu budaya berdebat ini adalah menjadi perkara wajib di dalam mana-mana pilihan raya di negara-negara luar, Amerika, Britain, hatta di Indonesia sendiri pun mereka mengadakan perdebatan di antara calon-calon presiden. Berapa ramai calon pun mereka akan adakan program debat ini dan ditayangkan secara live ke seluruh negara ataupun seluruh dunia. Kita tahu bahawa rakyat sebenarnya ingin melihat ataupun ingin mengetahui apa perancangan dan juga sama ada jangka pendek atau jangka panjang dalam menyelesaikan isu yang sekarang ini sedang dihadapi oleh rakyat. Rakyat menderita kerana kos kehidupan yang meningkat, harga barang yang meningkat, gaji tak naik, barangan keperluan kadang-kadang tak ada di pasaran, banjir yang sentiasa melanda negara. Begitu juga rakyat dan juga negara luar, pelabur luar juga ingin melihat atau mengetahui apa perancangan Ismail Sabri, Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin sebagai calon-calon Perdana Menteri untuk menangani masalah krisis ekonomi yang sedang dihadapi oleh Malaysia. Kita tahu bahawa ringgit merudum sehingga RM4.70 $1. Hutang negara kita sudah meningkat sehingga 1 trilion. Inflasi meningkat sehingga ke 4.4%, inflasi makanan 6.9%. Jadi begitu juga dengan pelabur-pelabur luar yang tidak berminat untuk melabur di Malaysia, ada yang cabut lari daripada Malaysia. Jadi rakyat dan juga penganalisis politik negara-negara luar dan pelabur ingin melihat apa perancangan yang akan dibentangkan ataupun yang mahu dibuat oleh calon-calon Perdana Menteri ini. Jadi kalau tak mahu berdebat, itu adalah suatu perkara yang sungguh memalukan. Sebenarnya budaya dalam negara kita ini bukan budaya pengecut. Jadi kalau Ismail Sabri pengecut, itulah sebenarnya yang bukan budaya kita. Kerana sebagai seorang pemimpin negara, kena berani. Malah dia mengaku dia pemimpin Melayu Islam lagi. Melayu Islam kena berani. Pengecut sepatutnya tidak ada dalam kamus seorang negarawan, seorang pemimpin. Jadi kalau dia pengecut, patutnya dia bagilah pada orang lain untuk jadi calon Perdana Menteri. Itu sebab daripada awal-awal lagi saya mengatakan bahawa Ismail Sabri adalah tak layak untuk menjadi Perdana Menteri. Sebab itulah dia menjadi Perdana Menteri paling singkat dalam sejarah negara kita. Hanya 15 bulan kerana dia adalah Perdana Menteri paling lembek. Sehingga dia tunduk kepada tekanan daripada partinya sendiri, tekanan daripada Zaid Hamidi untuk membubarkan parlimen. Jadi tuan-tuan, alasan kedua yang diberi, dia kata apa? Dia kata nanti Datuk Seri Anwar akan cerita manifesto dia bulan dan bintang. Jadi sebenarnya kalau itu alasannya, saya nak beritahu Ismail Sabri, dalam debat itulah Ismail Sabri boleh membidas Anwar. Kalau dia janji bulan bintang, Ismail Sabri boleh bidas. Jadi rakyat boleh tengok, oh Anwar ini janji bulan bintang dalam manifesto. Bukannya takut untuk berdebat. Jadi kepada Barisan Nasional, saya fikir eloklah cari calon lain yang berani berdebat, yang ada pandangan jauh ke hadapan. Mungkin ada calon-calon lain, Khairi Jamaluddin ke, Zaid Hamidi ke, hatta Ahmad Sabri Cik pun yang pernah berdebat dengan Anwar. Dia seorang yang berani, bukan macam Ismail Sabri bercita-cita besar nak jadi Perdana Menteri sekali lagi, tetapi kecut perut, penakut dan budaya pengecut, saya nak beritahu sekali lagi, bukan budaya pemimpin dalam negara kita. Lebih-lebih lagi kalau pemimpin Melayu, janganlah kecut. Kita kena berani macam mak kilau. Jadi kepada rakyat Malaysia, kita boleh lihat siapa calon yang layak untuk menjadi Perdana Menteri.
siapa calon yang berkarisma, yang mempunyai pandangan jauh, yang berani berhadapan dengan wartawan, berani berhadapan dengan rakyat, berani berhadapan dengan lawan mereka, lawan politik mereka. Kerana kita tahu bahawa debat ini bukan hanya dekat sini ketika kempen pilihan raya, tetapi mereka juga kena berdebat di dalam parlimen. Jadi sebenarnya apa yang nak ditakutkan? Nak berdebat pun takut kan? Jadi jelas kepada kita bahawa Ismail Sabri bukanlah calon yang terbaik untuk jadi Perdana Menteri. Sebab salah satu sifat seorang pemimpin itu ialah kuah, kekuatan, keberanian, keterampilan, boleh berhadapan dengan sesiapa saja dalam apa juga situasi. Itu adalah salah satu sifat seorang pemimpin, selain daripada bijaksana, selain daripada telus, selain daripada amanah, selain daripada menyampaikan, dia juga kena ada kekuatan dalam diri sendiri, percaya kepada diri sendiri. Saya fikir tidak ada sebab mengapa Ismail Sabri takut, kerana dia adalah masih lagi Perdana Menteri sementara. Dia boleh kebelingkan seluruh jabatan dan sebagainya untuk memberikan input kepada dia. Jadi apa nak ditakutkan? Kerana kita tahu bahawa dalam debat inilah calon-calon Perdana Menteri boleh menceritakan manifesto masing-masing. Jadi kalau janji-janji itu janji kosong ke, dia kata bulan bintang, masa itulah kita boleh bedas. Jadi kepada rakyat Malaysia, jangan salah pilih. Jangan pilih pemimpin yang pengecut dan tidak berani untuk berdebat. Kerana debat adalah satu daripada budaya yang berlaku ataupun yang dijalankan di mana-mana negara sekalipun. Ayuh bangkit tolak pemimpin pengecut, tolak Barisan Nasional.